Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan salam berhujung minggu, yang mana yang bercuti saya stay bekerja agak, walaupun bercuti tapi stay bekerja. Alright, so untuk pagi ni saya masuk sekejap untuk saya buat live, untuk saya nak share dekat you all, sebab ramai sangat yang keliru sebenarnya. Apa yang membezakan fresh cream dan butter cream, yang mana yang best, yang mana yang saya nak gunakan untuk saya nak buat kek ni, yang mana yang sesuai. So untuk pagi ni saya nak share dekat you all 3 perbezaan fresh cream dan butter cream. Apa yang membezakan fresh cream dan butter cream ni? Okay, sebelum saya nak share dekat you all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam Jumaat, yes, salam Jumaat penghulu segala hari. Alright, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Clear ke tak? Okay. Alright. Clear. Salam Nori, semoga dipermudahkan dalam semua urusan, insya-Allah, amin. Alright, clear. Alright, so untuk pagi ni saya nak share dekat you all 3 je. Saya tak nak share banyak-banyak lah, sebenarnya banyak lagi, tapi 3 je lah. 3 yang paling penting dan paling utama untuk kita nak kena pasti. Apa perbezaan fresh cream dengan butter cream? Apa fungsi dia sebenarnya? So saya nak share dekat you all 3 perbezaan fresh cream dan butter cream. Okay, siapa yang dah bersedia dah? Terengganu Mendut, tapi lah Nori so clear. Jangan lupa share saya punya live deh. Jangan lupa share saya punya live. Semoga bermanfaat dekat you all dan orang lain juga. Tak salah, orang lain pun nak tahu juga apa perbezaan sebenarnya fresh cream dan butter cream ni. Alright. So siapa yang dah bersedia dah? Hari Jumaat pun sunyi juga. Mohon Nori, saya bukan duduk rumah saya ni, saya duduk KL ni. Assalamualaikum Nori, Waalaikumsalam. Salam Jumaat, hai. Alhamdulillah, syukur, clear sangat. Siapa yang dah bersedia dah? Apa perbezaan? Siapa yang nak tahu? Type kat komen dulu. Siapa nak tahu? Type kat komen nak tahu. Kau duduk mana? Saya duduk KL. Selamat pagi Nori. Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kita masih boleh bersama walau dalam live je. Yes. Dekat je. You jangan kata benda tu jangan jadikan alasan ataupun isu lah. Oh, dia ni buat live je, tak jumpa pun, nak join kelas hands on, nak kelas dia kena kelas face to face. No, sekarang ni dunia dah digital, dunia teknologi sekarang ni menggunakan online semua. So why not kita gunakan online untuk di tempat yang betul dan cara yang betul. Alright, nak tahu? Okay, so yang pertama, apa perbezaan yang you all kena tahu dan patut tahu untuk perbezaan fresh cream dan butter cream ni adalah, yang pertama adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk kita buat fresh cream dan butter cream, bahan-bahan dia tidak sama. Kedua-dua fresh cream dan butter cream ni bahan-bahan yang berbeza. Apa yang berbezanya adalah fresh cream ni yang kita gunakan sebagai topping, sebagai topping. Okey, topi ni untuk kita nak dekorkan. Topi-topi ni apa ni sebenarnya? Topi-topi ni kita nak ambil benda tu, kita nak ambil krim tu untuk kita nak dekorkan kek kita. Okey, so kita nak dekorkan kek kita ni, dua-dua ni dia boleh buat guna untuk kita nak gunakan untuk dekor. Sama ada fresh cream ataupun butter cream. Tetapi bahan-bahan yang kita gunakan untuk topi ni berbeza. Apa yang berbeza? Okey, untuk fresh cream, you all kena take note benda ni. Untuk fresh cream, iaitu non-dairy deh. Fresh cream kita ada 2 pula.
dairy dan non dairy. Untuk nak buat topping, untuk topping kita ni, untuk kita buat kek ni pakai non dairy. So non dairy ni you all boleh beli kat kedai bahan kek, ada macam-macam jenis. Dia banyak pula. Dia kata banyak brand pula yang you all boleh pilih, boleh gunakan. Dan non dairy ni, fresh cream non dairy ni, kata bahan dia hanyalah krim sahaja. Tak perlu campur apa-apa bahan. Fresh cream, apa yang bestnya, dia tak perlu campur apa-apa. Just gunakan bahan itu sahaja. Dan bahan tu nak dapat mana? Bahan tu you all boleh beli kat kedai bahan kek. Dan itu hanyalah satu je. Fresh cream tu je. Tak perlu, kata krim tu, tak perlu nak campur apa-apa. Tak perlu. Sebab krim tu ada dah campuran gula di dalam, dalam adunan tu. Okay? So, itu fresh cream. Manakala yang buttercream pula, buttercream dia punya tu, untuk nak buat buttercream ni, dia tidak ada kedah hok siap dah. Ready made. Tidak ada. Okay? Yang ada adalah bahan-bahan untuk nak buat buttercream. Kalau macam fresh cream, kita boleh beli hok siap dah. Itu kelebihan dia lah. Dia ada pro and con lah. Kalau buttercream, kita kena pergi beli bahan-bahan dia. Lepas tu kita kena campurkan, jadilah buttercream. Tapi perlu diingat, walaupun nama dia buttercream, tapi kita tak masukkan. Macam saya tak masukkan butter. Walaupun nama dia buttercream, tapi bukan menggunakan bahan dia adalah butter. Buttercream, macam saya gunakan hanya 3 bahan sahaja. Cream well, shortening dan gula icing. 3 bahan sahaja untuk nak buat buttercream. Dia agak rumit sedikit, tapi dia boleh gunakan di situasi, contohlah tempat yang kata perjalanan yang jauh ke, boleh lah. Tapi tengok jugalah keadaan. You tak boleh nak letak dalam bonet, tak boleh. Kek ni tak boleh nak letak dalam bonet, tak boleh deh. Bila melibatkan krim, sebab nanti akan efek kepada kita punya kek kita. Alright? Alright, itu yang pertama. Bahan-bahan yang kita gunakan di dalam kita punya fresh cream dan buttercream. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, siapa nak tahu perbezaan kedua? Siapa nak tahu perbezaan? You all kena pastikan, kena tahu perbezaan kedua ni. You all kena tahu perbezaan ni. Kalau tidak, memang ke laut. Kak Opi kak? Opi apa kak? Cuti hari ni. Tim saya pun tak ada dah. Tim saya pergi cuti dah. Tak mari. Cuti tak mari Opi kak. Buat kerja kat rumah saja. Ni lebih store ni. Store kok. Caralah rumah orang lah. Jangan tengok lah weh. Store lah weh. Store. Ni store ni apa ni store? Dengan baju ada tiba-tiba. Okay. Nantilah hari, tengok hari Selasa kau. Hari Senin saya cuti lagi. Hari Senin saya cuti lagi. Hari Selasa ke Rabu kau tengok nanti tunjuk dekat you all yang bimbang. Kita tunjuk. Okay, siapa nak tahu nombor 2? Ingat nak turun KL. Siapa ni? Jumaat cuti KL. Hari ni cuti lah, Christmas ke? Hari ni cuti lah, cuti mana kerja. Saya walaupun kata cuti, tapi saya stay bekerja. Akak buat BC guna air gula, boleh juga. Tapi tu dia macam saya, cara simple. Saya, kalau air gula ni, kita kena masak air gula. Macam bagi saya leceh gitu. Saya buat, buat satu adunan, terus putar-putar, terus siap. Kalau kita masak air gula, boleh. Bukan kata tak boleh. Cuma tu kita kena masak air gula atas dapur, kena guna dapur. Banyak step. Ni, kita putar terus, buat jadilah buttercream. Okay, kak, fresh cream untuk sampuan atas kek ke? Yes. Buttercream tu campuran 3 bahan. Apa yang tadi? Cream well, shortening dengan gula icing. 3 bahan je. 3 bahan sahaja. Okay. Alright, yang kedua, apa perbezaan antara fresh cream dan buttercream adalah cara pembuatan. Cara pembuatan kita punya bahan-bahan untuk nak jadikan, untuk nak buat fresh cream dan
buttercream. Okey, cara pembuatan. Okey. Oh, Isni Nori cuti tak ada kelas lah ya. Ada, mesti ada. Saya cuti. Saya, you all kalau hari ni sepatutnya cuti tau. 25 bulan cuti. Tapi stay saya buat live. Stay. You all jangan bimbang. Saya, benda ni sebab ada di depan mata. You all jangan bimbang. Depan mata saya ada laptop, ada telefon, ada belakang. Kalau tak ada, kalau macam InsyaAllah untuk saya, selagi saya kata kalau macam saya buat real life apa semua tu dalam kelas ke, makna saya ada something yang tak dapat ni elakkan lah. Kalau selagi saya boleh buat, InsyaAllah saya akan buat. Alright. Sebab minggu ni banyak benda. Sebab saya nak bermain dengan marketing pula. Macam mana cara kita nak tarik pelanggan. Untuk hari Isnin ni, saya nak share dekat you all macam mana cara nak tarik pelanggan dekat saya punya grup ekonomi. Alright. Okay. Suka tengok live Kak Nori ya ke? Thank you. Alright. So, yang kedua, cara pembuatan. Okay, cara pembuatan, you all kena tahu deh. Cara pembuatan untuk fresh cream dengan buttercream tak sama. Tidak sama. Tak sama. Maksud dia, kalau fresh cream ni, banyak manalah you all masukkan, you all kena pastikan di speed yang medium saja. Medium sahaja. Take note benda tu. Medium. Walaupun benda tu sikit ke, banyak ke, pastikan kita punya putar dia medium sahaja. Medium. Okay. Kak, fresh cream campur pewarna yang terang, macam mana nak kekalkan kek stabil? Maksudnya tahan lama di luar. Fresh cream, kalau you all masukkan pewarna yang terang pun, dia akan jadi kata sedikit pudar. Dia tak sama dengan buttercream. Sebab apa? Okay, sebab apa? Sebab dia dalam fresh cream mengandungi susu. Kalau contohlah you all buat air teh, teh campur dengan susu, bukan kau dia jadi teh beg. Kalau teh, kalau tambah dengan ais lah, teh. Faham tak? Dia tak jadi yang terang. Sama macam kata yang campur dengan susu dengan tak campur dengan susu tak sama. Samalah juga fresh cream dengan buttercream. Fresh cream tu adunan dia, main dia, you all beli kat kedai tu, dia ada campuran susu. Bila campuran susu, kalau you all nak buat color yang betul-betul coloring, dia kena sesuai kalau pakai buttercream. Kalau boleh nak pakai fresh cream, tapi warna dia tu akan sedikit lagi lah berbanding dengan buttercream. Alright. Sebab tu lah kalau you all tengok saya, kalau saya nak dapatkan warna yang terang, saya akan buat pakai buttercream. Memang saya akan dekorkan pakai buttercream. Alright. Cream saya buat ikut resepi Nori memang bagus. Dah dekat sebulan, tapi Stimulate guna terbaik. Lagi last sikit. Terbaik. Nori, PJJ lunch pukul berapa? Sabarlah nak lunch ni. Okay. Sunyi kalau sehari tak dengar suara Nori, ya ke? Allah. Pak enggak. Tak sewi lah kita cuti. Okay. Siapa orang Melaka? Esok saya nak pergi Melaka ni. Saya ada kenduri. Seka saya ada buat dia kahwin, so dia invite saya lah. Kena pergi juga. So tak apalah. Saya pergilah sambil saya banyak benda lah saya untuk persediaan tahun 2021. So saya kena meeting dengan team saya. Dulu tak ada meeting ni. Walau saya baru join, tapi senang cara Nori mengajar. Rugi sebelum ni tak tahu. Gitu. Buat je lah. Saya seorang yang simple. Tahu tak? Saya tak suka complicated. Sebab tu lah, kalau kata-kata, dia buat masuk air gula apa semua. Bukan kata tak boleh. Boleh. Cuma cara saya buat cara yang senang. Senang dan tentu-tentu benda tu jadi. Faham tak? So, itu je. Kalau you all nak follow cara saya, boleh follow. You all nak follow cara saya bekerja, boleh follow. You all nak follow macam mana saya cari team, boleh follow. Tak ada masalah. You all nak follow macam mana saya mengorak langkah daripada satu takat kepada satu peringkat, boleh follow, tak ada masalah. Saya dah share dah tip-tip yang apa yang saya share, terutamanya expert lah.
Ambil follow benda tu. Itulah yang saya buat. Mungkin you all sekarang ni memanglah you all, contohlah you all follow sekarang, tak ada efek lagi. Tapi follow je. Mungkin setahun akan datang, untuk tahun ni you all start follow saya. Tahun depan, mungkin you all dah ada team 4 orang, 5 orang. Mana tahu kalau you all follow je. Sebab benda ni, you all follow daripada saya. So, bila follow daripada saya, InsyaAllah benda tu you all yang dapat. Tahu tak? You all nak benda yang ada betul-betul ada result ke benda yang tak tahu lagi ada result. Terpulang dekat you all. Kalau you all rasa nak follow apa step yang saya buat, macam mana saya mengorak langkah daripada saya buat bisnes sorang-sorang. Alhamdulillah saya dah ada team. Bulan 1 Alhamdulillah saya nak ambil lagi 2 orang team. Tak ada, tak sempat tahu dok. Kesian saya kata team saya sekarang. Kesian saya share juga kan. Ain dengan Shiking. Saya kata tapi keadaan tu kan kita tak boleh nak ambil. Oh ramai tengok tak boleh. Tak boleh nak ambil, tak boleh sebab kita tak tahu orang nak kerja dengan kita tu macam mana dia punya apa tak. Sebab orang ni mentaliti kerja pagi pukul 9 balik pukul 6. Pukul 9 balik pukul 6. Tapi saya kerja saya bukan gitu deh. Bukan macam itu. Right? Bukan macam tu. Saya kalau macam saya, di mana-mana pun saya still bekerja. Kalau you tengoklah saya ni. Saya duduk mana-mana pun saya still bekerja. Tahu tak? Asalkan ada laptop. Kalau tak ada laptop pun tak apa. Ada telefon je. Still okay. Tak ada masalah bagi saya. Faham tak? Sama juga tim saya pun. Tahu tak? Sama juga tim saya. Itu dia kata. Tak payahlah bawa laptop. Macam esok Macam esok tu. Nak bawa laptop masing-masing nak bawa laptop. Sebab hari kita orang cuti. Sambung cuti sampai hari Isnin. Isnin baru balik bergerak daripada Melaka. Balik. So nak bawa laptop. Lepas tu tak payah bawa laptop. Just pakai telefon je. Bagi saya bawa. Tak apa. Duduk mana-mana pun boleh bekerja. Tak ada masalah. Senang. Sekarang ni dunia senang tahu dok. Duduk di mana-mana. Cuma cara kita je tak berapa betul. Dok. Sebab itulah sikit-sikit start. Lepas tu tak reti nak buat. Lepas tu dok. Bila kita ni tahu cara dia, duduk di mana-mana je. InsyaAllah customer kita akan cari kita. Duduklah mana-mana pun. Dok. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau saya baru join tapi senang. Okey, buttercream kalau simpan dalam peti tahan berapa lama? Tak perlu simpan dalam peti kak. Buttercream saya tak perlu simpan dalam peti. Simpan dalam suhu bilik je. Bertahan kalau paling-paling lekeh lah. Paling-paling lekeh tu sebulan. Itu pun setakat ni tak ada lagi lah sebulan. Tak ada lagi sebulan. Sebab apa? Sebab kata lebih daripada tu sebenarnya. Tapi saya bagi tahu dekat you all lah. Dalam lebih kurang dalam sebulan. Tapi kalau you all try lah. You all try test. You all try buat. Lepas tu try 1 bulan. Contohlah hari ni dah 25. 25 hari bulan 1. You all tengok kemenjadian you all punya buttercream you all. Jadi macam mana? Kalau okey bermakna lebih daripada 1 bulan. Alright? Wah datanglah pilah kak. Allah pilah pula dah. Boleh share ke berapa sukatan untuk jadikan satu kek guna BC? Kalau satu adunan tu banyak sebenarnya. Satu adunan tu you all boleh buat. Kalau tengok kepada you all punya kek you all tu besar mana. Kek you all tu besar mana. Kalau contohlah you all buat standard saya. Kalau macam saya 9 kek. Boleh lah. Kalau newbie tu memang satu adunan you all buat. Habis. Itu biasa normal. Itu normal kalau baru nak start buat kata nak belajar buat kek ni, itu normal. Kalau satu adunan tu habis satu adunan tu, itu normal sebab dia tak reti nak buat anggaran. Tapi bila dah lama-lama dah buat benda tu, dalam satu adunan tu you all boleh dapat lah dalam 2 biji, lebih 2 biji. Tak silap saya lebih. Kalau saya 9 tu. Sebab saya kalau satu adunan tu sebenarnya banyak. Sebab saya kalau saya tak gunakan overall tahu tak. Saya tak gunakan overall buttercream. Saya banyak dekorkan simple-simple je guna buttercream tu. Sebab saya sukakan pakai fresh cream sebenarnya. Alright.
Okey, itu yang kedua deh. Cara pembuatan. Kalau fresh cream, buatlah setara mana pun, pastikan kita kena putar dengan speed yang medium. Tetapi buttercream bukan. Buttercream, pastikan speed yang paling laju. High speed. Itu buttercream lah. Tapi kejap je lah. Tak lama mana buttercream. Tak adalah sampai 4-5 minit. Dalam 2 hingga 3 minit je. Bergantung kepada you punya banyak mana sukatan dia. Kalau macam satu sukatan tu dalam 3 minit 2 hingga 3 minit gitu lah. Kalau macam saya pakai spa tu dalam 2 minit gitu je. Tak lama mana lah. Pero jangan terlampau lama sangat. Bila terlampau lama, dia punya adunan dia ataupun dia punya tekstur dia tidak cantik. Pero tak cantik. Alright. Untuk full ni yang lebih advance, saya dah siap dah untuk video tu. InsyaAllah nanti tim saya akan editkan dan akan masukkan dekat saya punya PJJ. Mungkin video-video yang sebelum ni dalam PJJ akan di-delete lah. Maksud dia bukan live saya dalam PJJ. Video-video yang you all nak tengok lah. Macam mana pembuatan buttercream, macam mana pembuatan kek coklat. So benda tu mungkin lebih saya kata saya dah buat dah benda tu, cuma tak edit. Ada sikit lagi kena edit betul tau dok, supaya you all tengok benda tu terus buat terus jadi. Simple. Buat terus jadi. Siapa nak? Terus buat terus jadi. Tengok terus buat terus jadi. Tengok faham dan terus buat terus jadi. Siapa nak? Kita tak nak. Kalau saya nak, tahu tak? Pada dok mikir nak buat lagu mana dia ni buat kan speed berapa speed 1 ke 2 ke? Was-was dok. Baiklah. Follow je step yang betul. Terus jadi. Okey. Nori, kalau buat cake span mix tukar, kalau pakai cupcake boleh ke? Cake span boleh, cupcake. Cuma cupcake tu dia jadi ringan lah. Dia jadi ringan. Dok, ringan. Kalau macam saya suka, kalau macam cupcake saya suka kek yang berat juga lah. Kalau kek span ni saya tak suka cupcake. Sebab dia ringan. Dok, ringan. So kata kalau nak buat cupcake, better buat kek butter. Gitu je lah. Alright. Memang tengah nak belajar topi fresh cream dan buttercream ni. Ada demo ke? Ada sis. Bukan setakat demo. Live lagi tau dok. Kak buat BC dah 5 bulan. Alhamdulillah masih okey lagi sampai sekarang. Semua ikut tip yang Nori bagi. Thank you Noris. Welcome. Siapa yang nak saya bantu you all dalam, InsyaAllah nanti saya akan kata betul-betul sebab benda ni saya baru datang ke KL. So saya tak jumpa lagi tim saya untuk saya nak meeting macam mana saya nak betul-betul nak you all yang join saya punya PJJ boleh jana pendapatan bersama dengan saya. Walaupun duduk kat rumah. Duduk kat rumah saja main dengan anak je, main dengan suami je. Tapi boleh jana pendapatan. Pendapatan pula 2 hingga 3 ribu satu bulan. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Pero, alolah. Tak payah pergi mana-mana, tak payah. Tak payah buka meja tepi jalan, tak payah. Duduk kat rumah saja. Saya untuk sekarang ni, saya tak suggest lah. Saya tak suggest you all, kalau contohlah nak buat kek, kau nak jual kek kau, saya tak suggest you all keluar daripada rumah. Maksud dia, you all pergi menjajah ke, you all buka meja tepi jalan ke. Saya tak suggest dan tak recommendedkan. Dia ada cara yang lebih relevan. Gitu dek. Nori, hari tu akak buat fresh cream tak jadi kental. Kenapa ya? Sebab mungkin akak punya kalau macam newbie, saya recommendedkan you pakai Vivo. Bukan kata tak boleh nak Vivo, boleh. Cuma Vivo dia senang nak manage. Tu je, simple. Senang nak manage. Lepas tu, kenapa tak jadi kental? Sebab apa? Sebab mungkin you all punya bekas you all tidak bersih sebersih-bersihnya. You all kena pastikan, walaupun you all tengok benda tu bersih, tapi you all kena confirm double triple kan. Kena balik bersih. Basuh balik deh, basuh. Kalau nak betul-betul lah. Basuh balik, putar dia tu pun basuh molek-molek. Sebab kalau ada lebihan-lebihan minyak-minyak kau sikit, tak jadi kita punya fresh cream kita. Lepas tu, you all kena putar dia. Janganlah terlampau sikat sangat. Bila terlampau sikat, sebab itulah tak jadi kental. Dan jangan terlampau over sangat kental. Sebab bila terlampau over lama sangat pun, dia jadi berketul-ketul. So, dia kena sedang-sedang.
Pedok, sedang-sedang. Alright? Kalau akak nak tengok betul-betul, akak boleh tengok lah. Tengok balik saya punya live sebelum-sebelum ni. Boleh tengok dekat saya punya YouTube channel. Jangan lupa subscribe kan saya punya YouTube channel deh, Norris. Jangan lupa, you all buka dekat YouTube. Type je Norris akan keluar. Jangan lupa subscribe kan. Alright? Tengok balik. Ada saya share. Yang with fresh cream pun saya masukkan. Sebenarnya dalam untuk saya silver benar tak ada sebenarnya fresh cream, tapi banyak sangat yang you all buat tak jadi apa semua. Okay, so tak apalah, saya bagi tahu dekat team saya, kita bagi extra lah. Yang mana yang join saya punya PJJ, bagi ketiga-tiga. Ketiga-tiga group tu bagilah, bagi free. You all boleh tengok dia, tengok siapa puas. Lagu mana kemeng jadi saya punya fresh cream. Adakah selama ni you all buat macam tu? Kalau tak buat macam tu, bermakna tak jadilah. Okay. Kalau whipping cream yang dairy tu boleh buat apa je selain buat coklat ganache. Whipping cream dairy boleh buat inti. Boleh buat inti, tak ada masalah. Inti, cream puff boleh, Hokkaido boleh. Hokkaido memang sedap pakai whipping cream dairy ni. Kak Nori, boleh ke datang Sabah di Lahad Datu? Tak boleh sis. Tak boleh Sabah ni. Kalau ikut saya memang nak pergi Sabah tau dok. Tak boleh nak buat kan tu. Saya ni gelepar tau nak pergi bercuti tau dok. Ni boleh lagi ke KL, Melaka. Kalau saya ni bulan 12 ni saya tak ada ni. Saya tahun ni saya plan ni nak pergi New Zealand ni tahun ni tau dok. New Zealand atau Switzerland. Tahu dok. Tapi disebabkan COVID, so duduklah KL ni bulan 12 ni. Saya ni tahun lepas saya duduk di London. 25 bulan saya duduk di London tahu tak. Tahun ni saya planning. Tahu tak sebab apa? Sebab bukan kata saya nak tunjuk, oish dia ni banyak duit lah, boleh pergi setiap tahun pergi overseas apa semua. Bukan. Tapi apa yang saya buat setiap tahun adalah saya pergi bercuti, travel. Sebab apa? Sebab ni otak kita nak bakal lama. Sebab saya sebagai orang kata monitor pedok. Saya monitor saya punya bisnes saya. So apa yang saya buat adalah saya kena travel. Sebab saya kena mencari ketenangan. Sebab bila saya travel, adalah idea. Ni pun masa on the way saya nak datang KL, adalah idea yang datang. Itu di saya lah. Setengah hari tu dia dia mari mungkin dalam shopping, dia tengah shopping ke apa semua. Tapi dia mari bila saya pergi travel. Sebab itulah saya bawa tim saya apa semua. Sebab benda tu kita nak pakai lama kepala otak ni tahu dah. Kita nak kerah ataupun kita nak keluarkan idea yang orang lain tak buat. So saya kena ambil satu solution untuk saya nak pergi travel. Sebab benda dengan travel lah salah satu yang boleh saya tambahkan idea. Itu sajalah. Kalau orang lain saya tak tahu. Saya tak tahu dek. Right? Bukan saya nak menunjuk, dia ni patutlah buat PJJ pergi Mekah balik hari. Lepas tu buat PJJ mahal pembedih tak sama dengan orang lain apa semua. Dia nak bawa nak pergi travel jauh-jauh apa semua. You all kena ingat deh, bila kita hasilkan benda yang berkualiti, orang tidak akan kata mahal. Dan benda tu you all yang mana yang join saya punya PJJ dengan 199, you dapat free lagi. You dapat double triple. Ada yang satu minggu yang join saya punya PJJ dapat pulangan 3,000 dah. You all join 200, you all dapat 3,000. Mana nak dapat? You all yang dapat. Pero bila you all dapat benda tu, baru you all kata, patutlah. You all akan hasilkan produk yang berkualiti. Dan orang tidak akan kata mahal dah. Itu tip yang you all kena tahu deh. Bukan kata lagi lama lagi turun harga. Kita kena lagi lama kena naikkan harga. Lagi lama naikkan harga. Sebab apa? Sebab brand kita orang dah kenali dah. Dan orang dah nampak dah. Apa kelebihan di situ? Apa yang Norris keluarkan? Apa yang Norris boleh bagi dekat orang you all, boleh bantu you all. Yang mana orang lain tak boleh buat macam tu. Tapi saya dan tim saya boleh buat macam tu. Pero you all ingat senang kok nak hasilkan PJJ, nak edit, nak buat kelas, kena struggle, kena maintainkan, kena konsisten. Tahu tak? Tak sesenang itu. Tidak sesenang itu, tahu tak?
Betul, janji rajin. Yes. Datang Melaka boleh naik beca. Allah. Boring naik beca tau tu. Saya bukan matlamat saya nak pergi naik beca apa semua, sebab saya dah kata dah biasa dah kalau Melaka apa semua negeri-negeri tu saya dah pergi semua dah. Saya dah pergi semua. So saya nak pergi tenangkan diri, nak pergi tempat contohlah nak pergi hotel yang boleh orang kata railway station betul. Gitu. Bukan nak naik beca apa semua. Tahu tak? Waktu tu orang kata sampingan je lah nak pergi makan asam pedas gitu lah. Sambil-sambil kata, sambil menyelam minum air. BC tu terus putar laju ke Nori. Yes. Tapi untuk nak putar laju tu, you all buat speed 1 dulu. Sebab kalau putar laju pas ni, melambung weh gula IC tu. Buat dulu, putar dulu. Mula-mula dulu. Lepas tu baru putar laju. Baru putar laju. Barulah dia kata, sealiran. Takut nanti bila you all tukar dia speed laju terus, melambung weh gula icing tu. Apa tak? Okay. Alright, itu yang kedua. Cara pembuatan. Tak? Cara pembuatan. Dan pembuatan saya yang saya share dekat you all memang sangat simple, sangat mudah lah. Dan yang paling penting, confirm. Alhamdulillah, sepanjang saya buat bisnes, ini yang saya buat. Dan Alhamdulillah, kenapa orang sentiasa repeat order. Kita kena tahu dan kena pasti. Kenapa orang repeat order dengan kita? Kenapa? Mesti kita ada sebab. Kenapa? Kita kena tanyalah customer, kenapa dia order dengan kita? Kenapa tak order dengan orang lain? Apa servis yang kita bagi? Apa servis yang kita bagi dekat customer kita? Kenapa dia sentiasa order dengan kita? Tak? Kenapa? Sedangkan ramai lagi dekat luar ni yang buat kek, yang dah buat bisnes, tapi kenapa dia order dengan kita? Kenapa? You all kena tahu dek. Buat bisnes ni kenapa orang tu repeat order dengan kita? Kenapa? Kena pasti. Kena tanya customer kita. Kak Nori asal mana? Saya asal Kota Baru. Kota Baru lah. Sepatutnya mai KL ni kecil ke luar lah ke? Kita kecil luar lah. Kelantan area mana? Kota Baru sis. Okay. Live di FB janganlah delete Noris. Live di FB tak ada lah. Cuma saya ambil benda tu, saya ambil dekat live FB tu, saya masukkan dekat group Lovers Noris. Faham tak? So benda tu you all yang mana yang join saya punya group Lovers Noris tu free je. Yang mana belum lagi join saya punya group Lovers Noris, boleh join. Tak ada masalah, tak ada lah orang kata berbayar ke, tak ada. Yang itu sebagai penguat. Salah satu saya hasilkan group Lovers Noris tu untuk bagi penguat semangat dekat you all. Faham tak? Supaya you all tengok, wush, dia ni hasil gini, dia ni hasil gini. Jadi semangat, faham tak? Dan benda grup tu tidak berbayar, free of charge je. Okay. Layer dalam fresh cream, layer dah coating. Untuk frosting pakai buttercream boleh ke? Pelik tak rasanya? Sebab tak pernah try lagi. Nak guna penggunaan warna yang terang, contoh merah. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Kalau macam saya, kalau macam kek wedding ke, saya banyak buat macam tu lah. Dalam fresh cream, luar buttercream. Okay. Kalau you all nak buat contohlah, better buat dalam fresh cream lah, luar buttercream. Ada jugalah buat dalam buttercream, luar fresh cream. Tapi better dalam fresh cream, luar buttercream pun boleh, tak ada masalah. Kalau you all nak buat fully buttercream pun boleh, fully fresh cream, lepas tu dekor dia sikit-sikit pakai buttercream pun boleh. Tak ada masalah. Sambil tengoklah Noris sambil buat biskut Melanda, resepi by Noris. Hui. Ramai buat Melanda ke? Okey, siapa nak tahu yang ketiga? Tip yang ketiga ataupun perbezaan fresh cream yang ketiga. Type kat komen tu. Nak tahu. Noris, macam mana nak kekalkan warna kek yang sudah siap di dekor? Boleh simpan dalam peti ais semalaman. Warna kek kadang jadi pudar. You all pakai warna, you all pakai yang mana? Biasa kalau you all pakai paling comelnya pakai oil base ataupun gel base. Kalau you all nak kekalkan, better pakai gel base lah. Pakai kata pewarna tu gel base. Gel base tu banyak kat kedai banyak. Sebab warna tu kalau you all sedikit pudar tu, mungkin you all buat sedikit ke. Sebab kalau you all buat betul-betul dengan kata sukatan ataupun cara yang betul, dia tidak akan jadi pudar.
tak akan jadi pudar. Kalau dia jenis turun color tu, itu normal lah kalau you gunakan oil base. Tapi kalau you gunakan gel base, dia agak tak kurik. Tak ni lah, sebab gel base lagi mahal daripada oil base. Okay. Kalau macam untuk kek, kalau contohlah you putar kek tu, adunan kek tu, better pakai Imako ke paste ke ataupun oil base saja. Kalau untuk nak untuk colouring, contohlah you nak buat rainbow cake you nak letak topi tu, kalau semoleknya pakai gel base lah. Tapi kalau you nak pakai oil base pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau contohlah you nak perah dia, you nak contohlah you dekor 2 hari sebelum 2 hari sebelum kejadian, so better pakai gel base lah. Itu lagi molek lah. Kalau you on the spot, contohlah pagi ni you dekor, tengah hari ni terus orang nak ke, terus you nak potong ke, so pakai oil base pun okey dah. Dia tengok juga, bergantung juga kepada you punya situasi macam mana. Okey. I lepas subuh tengok live you dah. Allah, semangat tu. Salam Nori, nak tanya, cream cheese Royal Victoria dengan Dairy Lane hot 2 kilo sama tak rasa dia? Lebih kurang je. Dia anak-anak tu. Dia company yang sama je. Okey, betul Nori, duduk kat rumah pun kita dapat jana pendapatan. See? Saya pun saya ni saya lebih duduk dekat rumah lebih orang kata lebih tinggi. Orang kata kita boleh jana pendapatan daripada saya pergi menjajah dulu. Memang tak dinafikan lah bila kita tahu cara dia. Faham tak? So benda tu, why not kita duduk kat rumah saja daripada macam saya dulu. Saya penjual kek jalanan, saya banyak pergi menjajah. Saya pergi banyak menjajah, faham tak? Tapi bila saya mengorak langkah fully, saya buat 100% online. So, Alhamdulillah saya buat tanpa henti, non-stop saya buat benda tu. Dan live saya, video saya, posting, semua saya buat tanpa henti. So, 300, kalau setahun tu 365 hari, 365 hari lah setahun. Tanpa henti. Bila kita dah buat, jangan berhenti. Bila kita berhenti, kita jadi macam nak buat balik, dia jadi makin masa. Faham tak? Jangan berhenti. You all dah buat, jangan berhenti buat. Jangan stop. Never give up. Tahu tak? Okay? Tengah buat biskut ni sambil tengok live. Nori, macam mana nak buat cheese cream untuk red velvet? Saya dah share dah dekat saya punya group ekonomi pun share dah. Expert lagi lah ada. Nampak I tak? Nampak. Apa tak nampaknya? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Okey, yang ketiga, apa perbezaan fresh cream dan buttercream ni adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan kita punya adunan kita ni. Cara penyimpanan. You all kena ingat deh, fresh cream tu adalah sejenis cecair ataupun benda tu dia macam ais krim. Fresh cream ni dia macam ais krim. So kalau macam ais krim, kita tidak boleh nak letakkan, nak simpan dia di dalam suhu bilik. Tidak boleh. Cara dia, you all kena pastikan kena letak dalam peti. Dalam peti pun dia terbahagi kedua, sama ada letak tempat kerah ke ataupun tempat biasa, peti biasa. You all kena tahu benda ni supaya you all tidak tersilap letak you all punya krim ni. Kalau you all tersilap, nanti contohlah, buttercream dia letak dalam peti, fresh cream dia letak luar. Habislah you all punya fresh cream you all. Memang habislah, dia jadi lembek. Berair, tak boleh guna dah. Tidak boleh guna dah. Alright? Betul tu Kak, kalau kita dah buat kek dengan jaga anak-anak, saya nak je pagi jalan-jalan. Tapi tak dapat pun, pagi jalan-jalan kenalah kuat je. Pergi jalan-jalan, kenalah kuat je. Betul tu Kak, kalau kita kena you all kena manage masa. Itu yang paling penting. Kena manage masa. Bila you all manage masa, you all tahulah apa yang you all nak buat. Permulaan you all kena manage masa. Yang kedua, you all kena list to do. List to do apa yang you all nak buat. Okay, list to do. Jadual you all, activity you all setiap hari. Manusia ni bila dah buka mata, dia ada dah aktiviti. Apa nak buat? Orang yang berjaya adalah orang yang list to do. Apa dia nak buat setiap hari. Orang yang tak berjaya adalah dia pakai buat je. Ikut dan dia buat. Sebab itulah hak tu kerja tak siap, hak ni tak buat, hak ni tak. Faham tak? Lepas tu buat kerja last minute. Bila buat kerja last minute memang macam rebah lah. Faham tak? Itu yang saya tukar lah.
List to do. Apa kita nak buat, okey? List to do. Kalau you all tak nak list to do dekat you all punya kertas pun, you all list to do kat kepala otak. Kalau orang jenis yang lincah, cegah, tak apalah. You all tahu, okey, pukul 8 nak buat berapa. Kita nak pergi sekolah, ada jadual waktu. Samalah juga. Gitulah juga jadual waktu kita setiap hari. Sama juga. Pergi KL makan dekat KLCC, makan ke atas awan. Malah tak siap. Tak siap. Tempat ramai-ramai tak siap. Saya tak suka mana tempat crowded gitu, jam lah. Dah nak KL pula. Oi, tak lah. Sekarang ni dunia saya duduk rumah. Lepas tu apa yang aku perlu manage, apa perlu aku ejah, tak? Tak. Itulah kerjaan saya setiap hari. Walaupun saya ni kan, daripada rumah saya nak pergi Ion, Tesco apa semua 5 minit saja. Tapi saya tak pergi pun. Sebab apa? Saya tak suka tempat crowded. Bila crowded ni, kita adalah jam dah kepala otak kita banyak kena mikir, tahu tak? So saya tak nak tempat-tempat yang crowded gitu, tempat ramai gitu. Kalau saya macam saya deh, saya suka pergi pagi. Kalau contohlah saya nak pergi pasar saya pergi di awal pagi. Contohlah pukul 7, saya dah pergi dah. Sebab masa tu memanglah ada dah orang, tapi tak seramai pukul 10, 11. Tak. Kan sama juga pergi bank kok. Bank pun pagi, lepas subuh pergi. Dia ambil duit ke, sipir duit ke apa ke. Kalau pakai ATM lah, pakai mesin lah. Kalau pakai waktu memang kena pergi pukul 8.30, pukul 9 lah. Mulia sungguh hati Nori bercuti, semoga Allah berkati, insyaAllah. Saya diikut Kak Nori, alhamdulillah rezeki order kek sentiasa ada. Kalau boleh kena setiap hari, kena ada. Orang order kita ni, bukan kita tak payah nak tunggu orang order ni. Tapi orang kata kita buat sesuatu, macam mana nak buat penarikan di situ? Macam mana kita nak penarikan orang ni beli dengan kita? Macam mana nak buat tu? Betul tak? Macam mana nak join Lover Stories? You all boleh klik link bawah tu, bagi tahu dekat team saya. Nanti team saya akan bagi link. Betul tu Nori, bila nampak hasil kerja kawan kita, makin semangat nak buat. Kita semangat betul. Sebab itulah kita kena ada platform ataupun grup yang boleh bagi semangat dekat kita. Sebab itulah sebab utama kenapa saya buat grup Lover Stories. Saya banyak gila kot grup. Dan saya nak grup-grup yang saya hasilkan tu ada fungsi lah. Ada fungsi, ada manfaat. Bukan kata buat grup saja ke laut. No. Ada sebab, ada fungsi dan kita manfaatkan benda tu. Dan you all kena ingat deh, kalau grup Lovers Stories dia tak sama grup-grup macam PJJ. Mungkin info atau tip ada dekat PJJ, tidak ada kat grup Lovers Stories. Adalah certain tu tak ada. Mungkin dekat grup contohlah dekat grup Lovers Stories ada, okey, tapi semua ada lah kalau boleh. Kalau grup Lovers Stories ada, lain ada lah. Tapi kalau dekat grup contohlah grup ekonomi ke premium ke PJJ ada. Cuma kalau lebih advance yang expert lah, mungkin dekat expert dapat, mungkin dekat premium ataupun ekonomi tak ada. Adalah. Sebab itulah sekarang ni kenapa orang join saya punya ekonomi premium expert. Sebab apa? Sebab info dia tu ada yang berbeza-beza, ada semangat dia tu, apa yang team saya dan saya sharekan tak sama deh. Berbeza-beza lah. Alright. Okay. Kak, ada tak rasa fikir level Allah Kak? Ada lah. Apa tak adanya? Kalau jadi regular customer sebab harga berpatutan, macam mana? Harga berpatutan tengoklah juga. Nak kau murah pada orang. You bayangkan tengok deh. Ada, saya tak ingat dah. Asal suami saya buat atas. Ada orang, ada member dia atas member dia pergi post dekat Facebook. You bayangkan dua tingkat kek harga RM35. Logik ke tak? Dua tingkat harga RM35. Dah lah harga RM35. Letak pula topper apa semua. Topper you pergi tengok dekat kedai. Topper tu harga dia at least paling lekeh pun RM3.5. Tahu tak? Paling lekeh RM3.5. Kalau topper tu macam-macam ada, maunya RM10. You bayangkan dua tingkat kek RM35. You nak letak harga pun agak-agak lah. Tahu tak? Nak letak harga pun agak-agak dok. Harga tu biar kata relevant. You jangan ingat
kita orang beli dengan kita, orang aku nak buat bisnes, aku nak buat murah pada orang dengan harapan orang beli dengan kita. No, belum tentu lagi. Dan you all jangan ingat kalau harga tu mahal pada orang lain, orang tak beli. Kalau you all pandai buat, orang akan beli punya. Dan orang tak kata benda yang you all jual tu mahal. Faham tak? Buat bisnes, you all kata, you all, setengah orang dia akan jual murah lah, mesti ramai orang beli. No, belum tentu lagi. Try you all jual murah, ada tak orang beli? Kerik-kerik juga. Kerik-kerik juga. Buat bisnes bukan pada benda tu deh. Buat bisnes, kata apa yang pertama kita kena tahu adalah apa value yang kita nak bagi dekat orang. Itu yang paling penting. Bila value tu, bila manfaat kita bagi dekat orang, orang tidak akan kata mahal dah benda tu. Faham tak? Sebab itulah harga nombor 2. Yang pertama adalah value. Yang pertama adalah value. Faham tak? Orang ni, setengah orang ni dia kata, aku nak jual murah nanti orang ramai lah orang beli dengan aku. Terus jual murah. Ada tak orang beli? Tak ada juga. Tidak ada. Tak. Dan you kena ingat, you jangan ingat kalau jual mahal orang tak ada nak beli. Ada. You kalau contohlah you deh. Okey, you jual 10 biji, 10 biji dengan harga RM10. 10 biji dengan harga 1 biji RM10. 1 biji you kena ingat gini deh buat bisnes. You nak yang mana? Okey. You jual 10 biji, 1 biji RM10. Bermakna you dapat RM100 Tapi B ni you jual 1 biji tapi dengan harga RM100. You nak mana? Hak mana hak tak letih? Hak mana hak tak letih? Kalau macam saya, of course 1 biji RM100 daripada buat 10 biji RM100 juga dapat. Pedok. Tapi kita kena tahulah cara dia. Kalau kita tak tahu, memang ke laut lah. Alright? Nak tahu tip yang ketiga? Okey, tip yang ketiga adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan. Kita punya nak simpan fresh cream dan buttercream. Fresh cream, bila yang dah putar dah, yang lebihan ataupun yang dah kata ada yang you dah putar benda tu. So you tak boleh nak letak dalam freezer. You kena letak dalam peti biasa. Pastikan fresh cream ni kena letak dalam peti. Tak boleh letak dalam suhu bilik. Dan yang dah putar kena letak di dalam peti biasa. Kalau yang belum putar kena letak dalam freezer. Buttercream you just letak dalam suhu bilik pun tak apa. Tak ada efek apa-apa. Berbulan-bulan. Kalau macam saya, paling lekeh lah. Paling lekeh dalam 3 bulan lah. Tu pun tak ada. Saya biar perak dia. 3 bulan pun okey lagi. Tak rasa tengik, tak ada gapo. Faham tak? Kalau letak dalam peti kan kekung lah. Tahu tak? Saya, sepanjang saya buat bisnes, tak ada lagi lah. Tak pernah lagi lah. Saya letak dalam peti. Letak dalam luar je. Okey je. Nak tanya dairy whipping cream tu kalau kita guna untuk cream puff dia kental tak? Sebab saya ada guna sebelum ni cair pakai non dairy baru cantik inti cream puff kental. Okey je. Memanglah masa you all campurkan whipping cream, dia kena, kalau macam you all cream puff ni dia banyak inti. You all nak pakai custard ke ataupun you all nak instant custard. You all nak custard masak sendiri ke, instant custard lain deh. Lain. Custard tu you all kena campurkan dengan tepung jago, dia banyak adunan dia. Yang tu you all kena kacau-kacau sendirilah jadilah custard. Tapi kalau instant custard lain. Lain berbeza. Kalau macam contohlah you all instant custard, you all campur memanglah jadi kental, tapi you all kena campurkan dengan fresh cream juga. Tapi pastikan fresh cream yang dah putar, bukan fresh cream yang belum putar. Baru dia jadi comel. Faham tak? Baju comel dan comam. Dia comam pula, comel dan sedap lah. Alright. Kek red velvet tak masuk cuka. Jadi ganti dengan apa cuka tu? Tak payah ganti apa-apa sis. Tak perlu pun ganti apa-apa. Fresh cream ni saya keliru. Dairy dan yang nak dairy. Dairy tu kata you kena masak dairy, betul tak? No dairy tak payah masak. Just putar aja. Betul tak? Yang non dairy tak perlu tambah apa-apa. Kalau you pergi kedai, you bagi tahu dia, saya nak fresh cream, saya nak buat topping. Nanti dia bagilah. Bagilah dalam, dia akan pasti biasa dia akan letak dalam freezer lah. Ada juga lah letak dalam peti biasa pun ada.
So yang tu kalau macam untuk kalau macam diary ni dia akan tulis whipping cream. Dan whipping cream ni dia ada brand. Salah satunya adalah brand Anchor. So kata banyak sebenarnya brand, tapi brand yang paling top adalah Anchor lah. Paling biasa orang senang lah nak cari Anchor. Fresh cream yang telah dicampur dengan cheese, lepas tu simpan dalam peti boleh ke? Berapa lama tahan kalau SC dan cheese simpan dalam peti? Dia dalam 1 minggu okey lagi lah. Kalau nak lama, kena letak dalam freezer lah. Kena letak dalam freezer, tak ada masalah. Betul Nori, jauh perjalanan, luas pemandangan. Yo. Nak join Lovers Nori tapi tak boleh nak klik. Boleh jauh. You all klik Simo tu. Sekejap lah saya bagi link. Okay. You all boleh join lagi ke grup Lovers Noris? Oi, alolah. Sekejap saya bagi link. Sudah lalu. Nak masuk ekonomi Noris okay. So untuk hari ni, sebab hari ni 25 hari bulan dah, hari ni lah saya punya promo untuk dapat hand mixer tu. So saya lancarkan untuk saya punya PJJ saya yang dapat free hand mixer. Siapa yang nak, hari ni hari last day untuk saya saya bagi you all free hand mixer. So siapa yang nak saya bantu you all, boleh klik link bawah. Boleh masuk lagi ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Saya nak bantu you all. Right. Terbaik motivasi ilmu pagi ni. Terima kasih sama-sama. Moleknya berapa harga sepatutnya Nori untuk 1 kilo KFC? Tengok bergantung kepada you all punya kek. You all tak boleh nak kek tu sama je, tak boleh. Dia harga dia berbeza. Sebab tu kek premium ada kek. Dia tak sama deh. Kek premium, kek biasa, kek span tak sama. So bergantung kepada kek you all. Alright? Bergantung kepada kek you all. Dia biasa standard dia dalam RM60 dan ke atas. RM60 dan ke atas. Kalau macam saya buat dalam saiz 9. Saiz 9 RM60 dan ke atas. Tu pun kek biasa-biasa je lah. Kalau macam kek premium, dia kena RM70 ke atas. Dia standard dia paling kata RM70 dan ke atas. Sedap sebenarnya. Kalau nak kata buat kek ni, bila kita tahu cara dia, lepas tu kita pandai buat dekor dia. You all bayangkan, kalau sebiji kek tu RM70, RM80, RM100. Hey, ya Allah. Lepas tu jana pendapatan dengan saya pula. Padahal lah, nak gapo lagi? Sekejap saya bagi link. Tak boleh ke? Okay. Alright. Sekarang saya bagi hand mixer. Saya bagi free hand mixer. Kak kek kahwin FC berapa lama boleh tahan kat luar? Kalau macam FC, you all kena pakai, tak boleh pakai Vivo lah. Vivo tu boleh lah dalam 3-4 jam. Boleh lah. Kalau you all buat betul lah. Kalau tak buat betul pun, dia dalam 1 jam 2 jam dia jadi lembek dah. You all kena buat betul-betul lah. Kalau betul okey je. Saya dalam 4 jam okey lagi. 4-5 jam okey lagi. Pakai Vivo. Kalau nak lama, kena pakai Everweek lah. Everweek dalam 7-8 jam boleh lagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Senang. Macam saya lebih senang pakai fresh cream lah. Dan kalau macam fresh cream dengan buttercream, yang mana yang lebih recommendedkan? Kalau macam saya recommendedkan pakai fresh cream. Tetapi kena ada juga buttercream untuk nak dekorkan kek ataupun nak tulis dia. Kalau kita tak ada buttercream, kita nak dekor dia macam tu lah. You all buat dah. You all you all sapu dia, nak hias dia. Nak hias dia kena pakai buttercream. Lagi cantik lah. Nak buat daun, nak buat bunga, nak buat macam-macam lah. Nak buat macam-macam. Pagar tepi, pokok lah, apa semua, awan lah, apa semua. So benda tu lagi menyelah bila you all pakai buttercream. Faham? Kalau kek pandan gula Melaka tu kita kukus boleh tak? Bergantung kepada you all lah. Kek pandan tu you all boleh. Sebenarnya kalau macam kek pandan gula Melaka tu, dia banyak step sebenarnya. Banyak step. Saya tunjuk dekat you all tu step yang paling mudah lah sebenarnya. Dia ada lagi orang lain. Dia boleh buat banyak jenis. Banyak jenis lah boleh buat.
Kalau FC plus cheese yang kita buat minggu lepas, lepas tu kita campur yang untuk FC plus cheese untuk kita buat hari ni, boleh ke? Apa tak bolehnya? You sebelum nak campur tu test lah dulu. Okey ke tak? Nak kau masak nak campur lah mana? Kalau okey, okey je lah. Boleh je proceed. Tak ada masalah. Try dulu. Sebelum you all nak campur tu, try dulu. Ambil je tag dulu mulut tu. Okey ke tak? Kalau rasa lain tu, bau lain tu, tak boleh lah tu. Nak kau nak campur pun. Kalau benda tu tak okey nak campur hak baru, tak boleh lah. Melainkan kalau benda tu okey nak campur, tak ada masalah. Boleh je. Okey, so ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Ada apa-apa nak tanya tak untuk pagi ni? Clear apa perbezaan saya bagi tahu supaya you all beza ni, perbezaan ni you all kena tengok, sebab nanti kalau salah je nanti jadi lain beda. Jadi lain apa ni. Okey. Nori nak tanya, untuk kek coklat indah je kena curah coklat tai panas-panas juga ke? Sama je. Yang beza dia adalah lapis dia je. Kek tu sama je. Betul cakap Nori, dalam kek taruh FC dan luar BC lagi sedap, ringkas dan kemal. Dia tengok juga bergantung kepada you all punya kata event lah. Contohlah you all nak buat untuk buat apa benda tu. So tengok juga, bergantung juga. Dia tak boleh kalau macam saya lebih suka fully fresh cream sebenarnya. Tapi kalau macam untuk event-event, contohlah untuk wedding, okey lah nak buat pakai gitu. Kelas melepas kek saja ada tak? Tak ada. Melepas saja kek tak tahu buat pun tak boleh juga. Saya tak boleh nak ikut kemahuan you all. Saya tak boleh nak. Saya minta maaf banyak deh. Kalau you all nak, contohlah you all nak melepas saja, pergi cari tempat lain deh. Kalau macam saya buat satu package lalu. Cara nak buat kek, cara nak macam mana nak hasilkan krim, macam mana nak lepas kek. Saya ajar juga lepas kek. Minggu lepas pun saya ajar lepas kek. Lepas tu cara nak cari pelanggan, macam mana nak tarik pelanggan. So benda tu kena ada semua. Kalau you all pandai lepas saja tapi orang nak beli dengan you all tapi you all tak erti nak bercakap macam mana, tak boleh juga. Tidak boleh juga. You all jangan ingat, "Uish, aku nak belajar topping saja. Habis tu kek tu jadi ke tak?" Tak jadi. Kalau tak jadi, kalau you all nak belajar topping saja. Tahu tak? Saya ni bagi package you all complete. Complete. Kalau you orang kata, saya nak belajar nak yakin saja, pergi cari tempat lain lah. Tempat saya bukan gitu deh. Saya buat skop saya lagu lain. Sebab apa? Sebab saya dah analisis benda ni. Saya memang you all, saya nak ikut kemahuan you all tak terjangkau di akal lah. Sebab saya punya pun ramai permintaan dok. Ramai. So saya tak boleh. Saya kena buat. Okey, saya kena okey, hak ni yang aku buat. So, nak ikut ke tak ikut ke? Lantak mula. Kalau rasa you all nak follow saya, follow. Kalau tak rasa, cara orang lain. Susah apa ke? Alright. Satu kotak Vivo Fresh Cream boleh buat sapu berapa biji kek yang 1/2 kilo. Wish banyak kak. Kalau newbie tu memang sebiji. Kalau Vivo tu Vivo lah dia habis untuk 1/2 kilo. Itu newbie, itu standard lah. Itu standard. Tapi kalau untuk yang dah pro dah, yang dah pandai dah nak manage benda tu, kalau 1/2 kilo tu boleh lah dalam 3-4 biji. Tengok jugalah. Kalau hak besar tu boleh lah dalam 2 biji setengah. Kalau hak kecil tu, kalau macam kek saiz 7 tu, saiz 7 kek bajet. Kalau macam saya kek bajet biasa, dalam saiz 7 kek. Saiz 7 tu boleh dalam 5 biji. Sebab dia tengok kepada you all. Dia tak boleh nak, berapa nak orang ni buat 3, mesti 3 juga. No, dia tak sama dia. Cara you all ambil dia sikit, cara you all putar pun tak sama juga.
Cara you all putar fresh cream tu. Mungkin you all putar tu, mungkin sedikit kebu kau, dia lain dah. Kuantiti dia tu banyak lah, sikit mungkin. Orang lain tu dia lembek, so dia dapat sikit je lah. Lain dah tu. Berbeza. Dia tengok juga kepada you all punya, kalau macam standard macam tu lah. Faham tak? Lepas tu orang yang baru-baru nak belajar tu, dia mungkin dia tak erti nak buat anggaran, so dia ambil banyak lah sikit. Dia ambil banyak lah. Mungkin dalam satu kotak tu, mungkin dapat 2 biji. Kau dapat sebiji kau. Sebab dia tak erti nak buat anggaran, dan dia ambil, buat tebal lah. Ada juga. Macam saya tak suka tebal-tebal. Saya suka, tak adalah terlampau tebal sangat, tak adalah terlampau nipis sangat. Hand mixer akak dah patah, guna dah 20 tahun. Oven akak pun dah 20 tahun pun masih boleh guna lagi. Tapi pakai sendiri je, bukan buat berniaga. Nori, dalam grup dah you all tak nak buat bisnes, orang lain dah start buat bisnes. Sebab apa? Sebab dia ambil peluang, dah curi peluang. Dah you all tak nak buat bisnes, terpulang dekat you all lah. Nak buat makan-makan saja. Benda hak sedap diuak-uakan. You all benda hak jadi, mestilah you all nak bagi kau tu, nak bagi kau ni. Benda tak jadi, you all rasa nak bagi. Buat malu muka yang nak bagi. Buat malu muka yang nak bagi. Nori, dalam grup ekonomi belajar berapa jenis kek? Satu kek you all dapat belajar banyak. Masuk dia, kek coklat mousse you all belajar. Main dia adalah kek coklat mousse. You all belajar buat topping coklat premium dan biasa. You all belajar buat buttercream, belajar buat cheese meleleh. You all belajar buat banyak sebenarnya dalam tu, tahu tak? You all belajar kek tornado, kek coklat berhantu, kek coklat indulgent. Kek banyak dalam tu. Dalam tu banyak gila tu. Bukan berapa jenis kek. Dengan satu kek you all boleh buat banyak jenis. You all nak mana? Kalau saya sendiri, satu kek boleh buat banyak jenis. Daripada kita belajar banyak jenis kek, tapi tak tahu nak mana buat. Baiklah kita buat satu, fokus ni. Jadi ni okey, nak boleh buat kek tornado pun boleh, kek coklat indulgent pun boleh, kek biasa pun boleh. Tahu tak? Sebab itulah saya punya PJJ tak sama dengan orang lain. Kalau you tengok orang lain, dia bagi list, okey, kek ni, satu grup tu banyak kek. Saya satu kek tapi boleh buat pelbagai. Pilihan terletak di tangan you all. Okey, you all kena ingat dia, kalau makan coklat mousse tu, itu adalah kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Dan kenapa kek tu menjadi rebutan? Kenapa kek tu, you all tengok lah. Kalau you all tengok kat grup Lovers Nori, macam-macam feedback, tahu tak? Feedback daripada buat kek coklat mousse tu, macam-macam, tahu tak? Kek bakar dengan kukus mana lagi sedap kalau buat? Apa beza kalau kukus dengan bakar? Kek bakar dengan kukus mana lagi sedap? Dia tengok juga, bergantung kepada kek juga. Kalau macam kek coklat mousse, saya lebih sedap kukus lah. Kalau kek coklat mousse, saya lebih suka kukus. So, beza dia adalah dia punya tekstur lah, berbeza. Tekstur dia berbeza. Dia lembap. Kalau kukus, dia lembap. Okay. Assalamualaikum Noris. Nak tanya, ada kawan saya suruh buat kek gula hangus dan suruh deko. Boleh tak Noris? Kalau boleh, nak deko, nak guna apa? Suruh buat kek gula hangus dan suruh deko. Deko tak perlu pun nak deko-deko yang ni. You all letak, you all buat je lah bunga-bunga atas dia, gitu je. Tak perlu pun nak deko-deko. Sebab kalau nanti you all tersilap, nanti kek kita akan jadi muak, tahu tak? So kalau kek tu kalau tak perlu pun nak deko-deko, you all just deko atas dia sikit je, buat bunga-bunga gitu je, bagi corak-corak. Tak perlu nak deko semua keseluruhan. Nanti kek you all nanti akan jadi muak. Kek yang boleh, contohlah boleh deko, boleh deko. Tapi kalau kek yang simple-simple, contohlah kek cotton cheese. Cotton cheese tak perlu pun nak deko-deko. Cotton cheese just air snowy atas dia tu. Lepas tu buatlah bunga-bunga sikit, bagi corak-corak atas dia, lepas tu tulis. Itu je. That's all. Simple. Kalau macam saya, kalau dia nak deko-deko, saya deko atas dia je. Saya tak deko tepi-tepi semua keseluruhan, dok lah. Warna merah terang pakai pewarna apa? Untuk fresh cream sebab nak dapatkan warna terang. Terlebih pewarna sebabkan krim jadi lembek. Untuk kalau warna merah terang tu, you all kena pakai buttercream lah. Buttercream kena kata perap dia. Peram dia 2 atau 3 hari lah semoleknya. Okey.
Ini pejabat dok ni. Oh ni store ni weh. Pejabat apa ni? Cuti hari ni 25 hari bulan cuti. Mana pergi pejabat? Orang cuti belakang duk rumah tahu dok. Nori hari ni promo last tu dengan harga yang sama 199, cuma saya bagi free hand mixer. You all bagi tahu dekat member you all tu bagi free hand mixer. Nak dah hari ni last. Kak, apa beza value pride soft blend dengan value pride yang warna kuning tu? Oh, kalau macam warna kuning, dia sebenarnya dia lebih soft lah, lembut lah. Dia lembut lagi. Takut nanti you tak pandai nak manage. Better pakai biasa sudah lah. Kalau macam saya tak, kalau macam soft, dia macam sebab fresh cream ni dia lembut dah. Tapi kalau you tak pandai nanti banyak masalah tahu dah. Better pakai hak biasa je. Apa yang saya bagi tahu tu hak biasa je yang saya pakai. Noris, kenapa akak buat deko kek fresh creamnya tak jadi licin? Adalah terlampau lama lah tu lah kak. Okey. Noris, mak tanya dalam grup ekonomi waktu belajar malam ke siang. Saya buat kelas malam kak. Sebab saya kata saya dah lama setahun dah saya buat grup ni kak. Grup saya buat kelas lama dah kak, setahun dah. Okey. Saya punya kelas akak bukan sekali seumur hidup kak deh. Saya punya kelas 100 hari kena renew. Itu kelas saya deh. Okay, dok. Saya tak buat kelas masuk tu itu yang tak ada pada orang lain lah. Dan saya kena struggle dan saya kena tunjukkan value apa yang saya ketengahkan dekat saya punya PJJ saya. Dan apa yang saya ketengahkan adalah pembawakan dia adalah cara macam mana kita nak manage kita punya kek kita, ataupun cara macam mana kita nak biar kek kita ni orang kenal. Kata kita buat kek ni dan kita nak jual ni, kita sebagai business owner, kita macam mana kita nak mengorak langkah untuk nak buat bisnes ni. Apa step ataupun langkah yang pertama yang patut kita buat. Dan benda ni bukan main sehari dua hari kak deh. Kena ingat deh. Buat bisnes ni bukan kita nak suruh orang kenal kita, bukan main sehari dua hari. Bertahun-tahun. Berbulan-bulan. Tengok juga kepada you all punya konsisten kau dah buat. Kalau tak konsisten, makin tahun lagi. Gitu deh. Kalau lebih konsisten, cepat sikit. Gitu deh. Dia bukan main bagi sehari dua hari terus nak dapat customer 100-200 orang terus bukan gitu deh kak deh. Dia step dia kena buat konsisten. Lepas tu buat dan terus buat. Kalau buat sekali, esok tu kena buat 2 kali. Lusa tu kena buat 3 kali ganda pada hari first kita buat. Faham tak? Dan sebab untuk kita nak dapat penarikan kita punya customer kita. Bukan main barang sehari 2 hari terus nak dapat customer. Orang ni dia tak reti nak sabar. Orang ni terus nak dapat impact dia. Belum tentu lagi. Jangan nak mengharapkan bulan dan bintang dek. Kena buat. Kena buat baru dapat lah. Tak buat memang tak dapat lah. Okey. Macam mana nak bagi kembang fresh cream putar dengan kelajuan yang sangat tinggi kau? Sana ya dah medium. Alright. So saya dah last 1 jam dah. Okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih semua yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, boleh klik link bawah tu. Saya bantu you all buat sampai jadi. Dan yang mana yang join saya punya PJJ, saya bantu lagi you all jana pendapatan dengan saya. Macam mana nak buat benda tu? Ya Allah, senang sangat-sangat. Senang sangat-sangat. Alright? Terlampau senang. Okay, so yang nak saya bantu you all boleh klik link bawah. Hari ni last day untuk saya punya promo, dapat free hand mixer. Alright. Okay, macam kek coklat Indonesia tu kalau lupa curah topping tak apa lah. Jangan lupa gitulah. Nak buat betul-betul ni kalau you all jenis seorang yang pelupa, take note, buat besar-besar tahu tak? Tulis note besar-besar. Step pertama, step kedua, step ketiga. Jangan kita duk pandai-pandai. Aku dah pandai dah, pro dah, tapi lupa tulis-tulis. Lepas tu mulalah. Tok ingat situ, tok ingat sini, tok go tu. Faham tak? Alright.
So okey lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang mana yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all, boleh klik link bawah tu, saya bantu you all buat sampai jadi. Siapa yang kata yang menyambut Christmas hari ni, Merry Christmas, selamat hari Natal untuk you all. Dan enjoy you all punya life, enjoy you all punya holiday. Alright, so okey lah, kita jumpa lagi. Bye bye, assalamualaikum, bye bye.